Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid cikgu tahun 2 Nazif? Okey, hari ini hari Khamis 1 Julai 2021. Kita sambung belajar pelajaran sains. Okey, kita mulakan dengan bacaan doa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Okey, apa tajuk hari ini? Kita sambung tajuk yang dulu iaitu bayang-bayang. Okey, hari ini kita mulai dengan tajuk permainan bayang-bayang. Okey. Tengok buku teks muka surat 69 ya. Ke surat 69. Okey, tengok permainan bayang-bayang. Permainan bayang-bayang yang popular ialah wayang kulit. Pernahkah kamu menonton permainan wayang kulit? Pernah ke tak pernah, Amar? Okey, pernah. Okey, cikgu nak tanya. Permainan wayang kulit ni biasanya mainkan di negeri mana ya? Orang negeri mana yang biasa mainkan wayang kulit ni? Mana, Amar? Syakir? Negeri Sembilan? Mana ada wayang kulit Negeri Sembilan? Okey, wayang kulit berasal daripada negeri Kelantan. Okey. Seterusnya, perhatikan bayang-bayang yang terbentuk di layar putih semasa persembahan wayang kulit di sebelah. Dalam permainan wayang kulit, bayang-bayang watak adalah sama bentuk dengan objek watak. Bayang-bayang kelihatan jelas kerana cahaya tidak boleh menembusi objek watak. Kan kita dah belajar itu, bayang-bayang terbentuk sebab apa? Sebab cahaya dihalang oleh objek kan. So ini cahaya bayang-bayang wayang kulit terbentuk disebabkan oleh apa? Cahaya dihalang oleh objek watak ya. Kita tengok gambar objek watak dengan bayang-bayang watak ya. Objek watak di sebelah kiri, bayang-bayang terbentuk warna hitam lah di layar putih. Okey, tengok soalan kebat. Amin dan Khairul masing-masing menghalakan cahaya lampu ke sebatang pokok dari arah yang berbeza. Berapakah bayang-bayang pokok yang terbentuk? Mengapa? Okey, siapa boleh jawab? Berapa bayang-bayang? Ya, Zati? Ya, ada 2 bayang-bayang. Kenapa ada 2? Dia tanya mengapa. Kenapa ada 2 bayang-bayang? Padahal objek ada 1. Pokok tu ada 1 je. Tapi kenapa bayang-bayang ada 2? Ya, kerana sumber cahaya ada 2, iaitu lampu suluh tu ada 2 ya. Sumber cahaya ada 2, so bayang-bayang pun ada 2. Okey, kita tengok surat seterusnya, muka surat 70. Okey, mencipta permainan wayang kertas. Mencipta permainan wayang kertas. Wah, menariknya permainan wayang kulit ini. Ya, kita juga boleh cipta permainan seperti wayang kulit. Mari kita cipta wayang kertas kita. Okey. Kalau yang wayang kulit tu maksudnya objek watak tu dibuat daripada kulit. Ya. Kulit apa? Kulit biasanya kulit kerbau atau kulit lembu ya. Tapi murid-murid ni nak gunakan bukan kulit, iaitu kertas ya. So wayang kertas lah, bukan wayang kulit. Kita tengok gambar seterusnya. Kita perlu bina wayang kertas dan watak-watak. Mari kita buat permainan ini. Okey. Dia ada watak-watak dibuat daripada kertas dan dia ada lidi di tengah untuk kita pegang. Kemudian dia mesti ada juga layar dan juga lampu suluh. Okey. Tengok langkah-langkahnya. Yang pertama, potong bahagian hadapan, belakang dan atas kotak untuk membina panggung wayang mini. Apa maksud mini?
Mini maksudnya kecil lah. Langkah kedua, tampalkan kertas putih pada bahagian hadapan kotak. Okey, langkah ketiga, surih gambar haiwan dan gunting. Okey, gambar haiwan tu kita ambil bahagian sisi saja, kemudian gunting bahagian sisi. Langkah keempat, lekatkan watak kertas pada lidi. Okey, tengok langkah seterusnya, muka surat 71. Cucuk watak kertas pada tanah liat. Okey, kalau dalam wayang kulit dia tak guna tanah liat, dia guna apa? Dia nak cucuk pada apa? Ya, dia guna batang pisang. Dia guna batang pisang untuk cucuk lidi tu. Tapi yang kita tak gunalah batang pisang, kita guna tanah liat. Okey, yang keenam, langkah seterusnya, pasang lampu suluh dan mainkan watak. Lidi tu fungsinya apa? Untuk kita gerak-gerakkan objek watak itu. Kita gerak-gerakkan, nampaklah dia macam hidup, atau dia sedang bercakap. Okey, tengok apa Cikgu Nora cakap ni. Okey, hasilkan permainan bayang-bayang yang kamu reka sendiri. Maksudnya kamu boleh buat ni di rumah. Kalau ada bahan-bahan kotak dan juga kertas, lidi, boleh buat di rumah. Dan paling penting ialah ada lampu suluh. Okey, tengok rekreasi sains. Bayang-bayang seni tangan. Pelbagai corak bayang-bayang boleh dihasilkan menggunakan tangan. Hasilkan bayang-bayang di bawah dengan menggunakan lampu suluh. So kamu boleh cuba di rumah macam mana dibuat arnab, ketam, serigala, buaya dan elang. Okey. Okey, tengok, kita ulang kaji balik. Saya ingat. Ini kerja rumah kamu juga ni. Cikgu nak kamu salin saya ingat ni 1 hingga 7. Dan juga muka surat 72 latihan So ada 2 muka surat 71 dan 72 kamu salin dalam buku sains, buku panjang tu Salin saya ingat 1 hingga 7 ni. Okey, kita baca sama-sama. Contoh sumber cahaya ialah matahari, api dan lampu. Ingat balik yang kita dah belajar dulu. Sumber cahaya ada 3. Matahari, api dan lampu. Yang kedua, matahari merupakan sumber cahaya semula jadi. Sumber cahaya semula jadi maksudnya Allah yang cipta bukan manusia yang buat. Macam lampu tu manusia yang buat lah. Okay, tengok nombor 3. Sesuatu aktiviti dapat dilakukan dengan mudah dalam keadaan terang. Kalau kita nak buat suatu kerja waktu siang lah senang. Nak buat kerja waktu malam susah, kena buka lampu lah. Okey, yang keempat, sumber cahaya diperlukan apabila melakukan aktiviti dalam keadaan gelap. Okey, cikgu buat rakaman ni dalam bilik cikgu padam lampu utama lah. Dalam keadaan gelap, cuma cikgu buka lampu meja saja. Okey, yang kelima, bayang-bayang akan terhasil apabila cahaya dihalang oleh objek. Ingat ni, ni penting ni. Bayang-bayang akan terhasil apabila cahaya dihalang oleh objek. Okey, seterusnya nombor 6, kejelasan bayang-bayang bergantung kepada objek yang digunakan. Apa maksudnya? Kejelasan bayang-bayang bergantung kepada objek yang digunakan. Kalau kita guna objek transparansi lut sinar macam cermin mata, tak ada bayang-bayang. Kalau kita guna bahan seperti lut cahaya, cahaya boleh menembusi 50%. Contoh cermin tingkap di bilik darjah di kelas kamu tu, itu ialah lut sinar. Sorry, salah. Terbalik. Lut sinar ni macam cermin mata cikgu, lut cahaya ni macam cermin tingkap. Okey. Nombor 7. Wayang kulit dan bayang-bayang seni tangan merupakan contoh permainan bayang-bayang yang menarik. Okey.
cikgu nak kamu salin, saya ingat ni 1 hingga 7 di dalam buku panjang, buku sains panjang. Tulis tarikh hari ni 1 hari bulan 7 hari Khamis ya. Okey, tengok muka surat seterusnya. Ini pun kamu kena salin di dalam buku panjang dan jawablah. Sebab ni soalan ya. Isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang betul. Jawapan dah ada: matahari, objek, api, cahaya, lampu. Okey. Kamu tak payah tulis jawapan di atas tu. Terus jawab A apa dia. 1A, tulis 1A. Sumber cahaya ialah apa, apa dan apa. Tadi kita dah baca tadi. Nombor apa tadi? Nombor 1. Nombor 1 tadi muka surat 71. Itulah jawapan dia. Sumber cahaya ialah apa, apa dan apa. Cari jawapan sendiri. Cikgu tak nak bagi jawapan. B. Bayang-bayang terhasil apabila apa dihalang oleh objek. Buka muka surat 71 tadi ada. Apa dia? Nombor 5. Ya, nombor 5. Cari. C. Kejelasan bayang-bayang dipengaruhi oleh jenis apa yang menghalang cahaya. Kejelasan bayang-bayang dipengaruhi oleh jenis apa? Ada juga jawapan surat 71 nombor 6. Okey. 2A. Dalam keadaan terang kita mudah atau sukar melakukan aktiviti. Tulis satu jawapan, mudah atau sukar dalam keadaan terang. B. Dalam keadaan gelap kita mudah atau sukar melakukan aktiviti. Pilih satu jawapan, mudah atau sukar dalam keadaan gelap. Kita nak buat apa-apa aktiviti dalam keadaan gelap. Okey, nombor 3. Susun kedudukan objek untuk menghasilkan bayang-bayang pada skrin. Okey, yang gambar atas tu tak payahlah kamu lukis 2 kali, kamu terus lukis di bawah tu jawapan dia. Kedudukan A, kedudukan B. Kedudukan A apa? Baling-baling atau lampu suluh. Kedudukan B apa? Baling-baling atau lampu suluh. Okey. Kemudian 4. Tuliskan kejelasan bayang-bayang yang terbentuk sekiranya cahaya melalui objek berikut. Okey, jawapan dia ialah jelas, kurang jelas. Itu saja. Yang mana satu? Jelas atau kurang jelas? Kalau kita suluh pada kertas surih, tahu kertas surih? Ingat balik? Kertas yang balut kuih pau tu. Adakah jelas atau kurang jelas? Pensel, jelas atau kurang jelas bayang-bayang dia. Gelas kaca, kaca kabut, pembaris besi. Tahu kaca kabut? Kaca kabut ni cermin tingkap kelas kita tu lah, tu kaca kabut ya. Okey, tengok soalan K-bat di bawah. Kebanyakan aktiviti harian manusia memerlukan cahaya. Mengapa? Kenapa bila kita berlari, kita buat kerja, cikgu mengajar waktu siang, cikgu tak mengajar waktu malam? Kenapa? Kerana manusia memerlukan cahaya untuk apa? Untuk melihat. Walaupun kita tak buta, kalau dalam keadaan gelap, kita tak nampak apa-apa. Ya? Manusia perlukan cahaya untuk melihat. Itu jawapan dia. Okey, habis buku teks. Sekarang buka buku aktiviti muka surat 43. Okey, surat 43. Cikgu nak kamu buat latihan ni. Sebab tu cikgu bagi kamu kerja rumah yang buku panjang tu ya. Sebab untuk buku aktiviti tak banyak pun nak buat. Disuruh tulis nombor saja, senang sangat. Tulis nombor urutan yang betul bagi langkah-langkah mereka cipta permainan bayang-bayang. Mana nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Tengok balik apa? Ke surat 70 buku teks. Apa langkah-langkah dia? Apa kena buat dulu? Okey, ini cikgu tak bacakanlah, kamu baca sendiri. Senang sangat. Mana nombor 1, kamu isi nombor 1 hingga nombor 6. Okey.
Okey, seterusnya muka surat 44. Okey, ini pun senang sangat. Okey, kamu hanya padankan. Okey, padankan. Tak payahlah baca atas ni. Okey, tengok tangan, tengok bayang-bayang. Garis saja. Tak ada masalah. Senang sangat, tak sampai 1 minit nak buat. Okey. Itu sahaja pelajaran kita untuk hari ini. Sebelum buat latihan, tolong tanda kehadiran ya. Okey, kalau ada apa-apa pertanyaan boleh WhatsApp cikgu ya. Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.